Okay nakama semua, official One Piece chapter 988 dah rilis. And it was a very hype chapter. It was a very good action chapter. Dan dalam chapter ni juga ada part-part lawak ada yang tersendiri. Dan bagi aku ada scene panel dalam chapter ni, bagi aku Oda lukis memang sangat-sangat cantik. Dan ada juga scene panel yang bagi aku agak kecewa sikit, ya kan, sikit je, tak banyak pun. Mungkin scene panel tu tak mencapai tahap expectation yang aku jangka, tapi tak apa, saja kita sembang pasal itu. Dan sebelum kita mulakan review chapter 988 ni, kepada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe sekarang juga, so hampa takkan terlepas konten tentang One Piece di channel ni selepas ini. Dan sama-samalah kita support channel Monkey Dino Tube supaya dapat mencecah 1000 subscriber dan menjadi antara channel influencer One Piece di Malaysia. Ikzu Omaira. Okey, tajuk untuk chapter 988 ni bertajuk Sorry for the Wait. Dan ada beberapa benda yang aku suka tentang tajuk chapter One Piece ni yang kau tahu. Hampa ada perasan tak? Kadang kan tajuk chapter One Piece ni Oda bukan kaitkan saja dengan satu scene je dalam chapter tu, tapi kadang Oda kaitkan sampai 2 ke 3 scene. Kau faham tak? Dan kadang tajuk chapter One Piece ni Oda gunakan untuk teaser, untuk usik peminat-peminat One Piece ni semua. Maksud aku, Oda gunakan tajuk chapter ni untuk communicate dengan peminat-peminat One Piece semua. Dalam chapter 988 ni, tajuk Sorry for the Wait, mungkin kita semua ingat tajuk ni dia berkait dengan scene Momo lambat diselamatkan oleh Sanji. Tapi hampa ada terfikir tak? Mungkin Oda gunakan tajuk ni, Sorry for the Wait ni, untuk minta maaf dekat kita peminat-peminat One Piece semua. Sebab kita terpaksa untuk tunggu 2 minggu lagi untuk dapat chapter baru, iaitu 989, disebabkan oleh Shonen Jump ada break minggu depan. Hampa ada terfikir tak macam tu? Dan Shonen Jump break ni bermaksud manga-manga yang berada di bawah Shonen Jump, contoh One Piece dengan Boku no Hero, dan ada banyak lagi, macam-macam lagi. Semua manga tu tak ada chapter baru minggu depan. So pisang lah kita, tak tahu nak baca apa. Ok, cover page untuk minggu ni kita mesti dapat lagi cover page pasal Capone BG punya family. Aku pun tak tahu lah bila cover page pasal dia ni akan habis. Dan dalam cover page minggu ni kita dapat tengok Pound, dia still lagi tak berputus asa untuk bersatu semula dengan anak dia, iaitu Chiffon dengan Lola. Walaupun anak dia 2 orang ni dah jadi anak durhaka, dah reject, dah tolak dan mentah-mentah, tapi dia still lagi tak give up. Kita dapat tengok dia berenang ligan kapal Capone BG tu, walaupun pihak Marine tengah tembak meriam dekat kapal BG tu kan, tapi dia buat tak tahu je dengan tembakan peluru meriam tu. Dan this is Pound kot kan, dia walaupun kena sembelih dengan Avon pun dia tak mati. Ni apatah pula dengan peluru meriam ni kan, mesti dia buat tak tahu dia. Dan dari atas kapal, Chiffon dengan Lola mungkin lah mereka dah dapat lah sikit kesedaran kan, bila mereka tengok kesungguhan Pound ni yang berenang nak ligan mereka. Dan maybe dari sini mereka fikir mungkin mereka patut bagi Pound ni peluang untuk explain dulu sebab apa dia ni kata yang dia ni ayah mereka 2. Dan Pound ni deserve an explanation kot kan. Pound layak untuk memberi satu penerangan lah dekat mereka 2 ni. Ok, first scene untuk chapter minggu ni itu sambungan daripada chapter lepas. Kaido dan juga Nine Red Scabbard dengan Pok Ming, mereka berada di atas bumbung istana Kaido sambil diterangi oleh cahaya bulan penuh dengan salji yang tengah turun. Kaido ni kan, dia macam tak ambil kisah pun Pok Ming ni nak tukar guna sulung form. Dia siap gelak lagi. Yalah, he's a Yonko kot, kita tahu dia Yonko. Dan bila hang ni Yonko, hang mestilah tahu kan yang Pok Ming ni ada satu kelebihan, iaitu boleh bertukar guna sulung form bila bulan penuh. Tapi dia macam whatever, dia macam tak ambil berat sangat pasal sulung form ni. Tapi Pok Ming time tu depa still lagi tutup pandangan mata depa dah tengok bulan menggunakan topi depa. Tapi depa dah tengah get ready lah nak tukar guna sulung form depa. But suddenly Jack main dengan anak-anak buah dia. Dan daripada apa yang aku perasan, anak-anak buah yang Jack bawa tu semuanya merupakan pengguna gifter, iaitu pemakan buah Smile Devil Fruit, dan seorang anggota daripada The Numbers, iaitu nombor 7. Aku ingat kan, The Numbers ni macam betul-betul mengurungkan lah, macam betul-betul monster lah kan. Sebab first time mereka di-introduce, kita dapat tengok bayang-bayang mereka macam Godzilla lah, macam betul-betul monster lah, dengan gigi tajam, dengan bawa senjata apa semua. Tengok-tengok dalam chapter ni, alah muka poyo lah. Dan lepas tu Jack cakap dekat Nine Red Scabbard yang mereka ni betul-betul bawa masalah, dan salah Beast Pirate juga sebab mereka terlalu leka berpesta sampai Kaido boleh kena serang dengan Nine Red Scabbard. Dan Jack cakap lagi yang lepas ni Nine Red Scabbard takkan boleh dah untuk serang Kaido sekali lagi, sebab Jack dengan anak-anak buah dia dah datang untuk tolong Kaido. Tapi lepas tu mereka memusi dan menjerit nama Jack. Lepas tu Inuarashi pula cakap, Jack ialah orang yang dah merosakkan keamanan dekat kota kita, walaupun kita bertegas yang tiada samurai pun dekat sana. Lepas tu Raizo pula mencelah, akulah orang yang hang cari itu Jack. Mereka dah menyelamatkan nyawa aku dan aku akan balas jasa mereka berlipat kali gandanya. Tapi lepas tu bahang aku lawak tengok reaction Jack bila dia tengok Raizo ni. Hampa ingat tak apa reaction Luffy dengan kru-kru dia
bila first time mereka nampak Raizo, bila mereka tengok Raizo. Saat aku throwback sikit macam tu lah aku rasa perasaan Jack bila tengok Raizo ni. Mesti Jack tak percaya kan. Orang yang Puak Ming bermati-matian melindungi ialah Raizo yang rupa macam tu. Mesti ya Jack ingat yang Raizo ni macam Oden ke, kuat macam Oden ke apa kan. Tengok beza jauh langit dengan bumi. Mesti Jack heartbroken gila faham. Okey, dah habis dah pasal tadi. Lepas tu 2 orang anggota Musketeer iaitu Black Bag dengan Roddy, dan juga 3 orang anggota The Guardian iaitu Giovanni, Sicilian dengan Lancelot. Mereka 5 orang ni cakap dekat Inuarashi dengan Nekomamushi yang mereka sepatutnya join gang mereka iaitu Nereid Scabbard, fokus just berlawan dengan Kaido. Biar mereka 5 orang ni yang handle dan lawan dengan Jack dengan anak-anak buah Kaido yang lain. Of course lah mereka cakap macam tu kan. First sebab Inuarashi dengan Nekomamushi memang anggota official kepada Nereid Scabbard. Dan yang kedua mestilah geng-geng ni, geng-geng Musketeer dengan The Guardian, mestilah mereka ada dendam dekat Jack ni, betul tak? Sebab Jack dah musnahkan kampung halaman mereka. Jack dah mencederakan kawan-kawan mereka, adik-beradik mereka semua. Mestilah mereka ni nak balas dendam kat Jack, betul tak? Dan finally the moment have come di mana kesemua Puak Ming iaitu geng Musketeer dengan The Guardian, mereka bertukar menggunakan sulung form mereka sambil mereka menganjing, menyalak, mengaum dan mengeluarkan bunyi binatang haiwan masing-masing. But malangnya dalam chapter kali ni kita tak dapat tengok sulung form Inuarashi dengan Nekomamushi. Dan aku rasa mereka tak bertukar lagi kepada sulung form mereka. Dan okey, dekat sini aku tak mau, malah nak cakap, takut nanti kena kecam lah tau. But ni just aku punya pendapat sendiri lah kan. Bagi aku lah kan, scene panel geng-geng Puak Ming ni bertukar kepada sulung form mereka tak mencapai tahap expectation yang aku jangka, apa faham tak? Aku bukan apa, chapter lepas kita dah memang hype dah bila Nekomamushi cakap yang Puak Ming semua akan bertukar menggunakan sulung form mereka. Dan dalam chapter kali ni bagi aku transformation sulung form ni tak betul-betul mencapai tahap hype lah yang aku jangka. Yes, aku faham Oda mungkin takkan boleh buat kan setiap chapter dia akan jadi hype gila babi punya sampai peminat-peminat One Piece semua jadi gila kan. Oda tak mungkin boleh buat macam tu, betul tak? Setiap chapter. But at the moment like this, Oda patut gunakan peluang ni untuk buatkan scene ni lagi hype. Faham tak? Maksud aku hampa tengok time carrot dia bertukar guna sulung form dia. Oda hype kan dengan scene satu persatu, hampa faham tak? First Oda buat carrot tengok bulan, lepas tu mata dia berubah. Then scene ekor carrot bertukar. Dan lepas tu kuku carrot tajam. Dan lepas tu scene carrot menjerit dan mengamuk. Dan last sekali barulah full form sulung carrot. Hampa nampak dah Oda build up hype dia tu macam mana. Oda gunakan scene satu persatu untuk tambahkan lagi hype scene transformation tu. But dalam chapter kali ni mana? Terus tiba-tiba tukar guna sulung form. Yes, memang aku mengaku Oda lukis panel ni memang sangat-sangat cantik. Oda lukis Puak Ming bertukar guna sulung form depan-depan Kaido dengan depan-depan anak-anak buah Kaido semua. But entahlah, ni just aku punya pendapat peribadi lah kan. Tapi aku ada juga berfikiran positif sebab dalam chapter kali ni kita tak dapat lagi transformation sulung form Inuarashi dengan Nekomamushi. Dan mungkin pada chapter depan ke, mungkin time tu Inuarashi dengan Nekomamushi akan bertukar kepada sulung form mereka. Dan mungkin time tu Oda akan gunakan peluang tu untuk hypekan scene transformation sulung form tu seperti mana Oda hypekan sewaktu transformation sulung form carrot dahulu. Okey, dah settle dah pasal sulung form. Lepas tu Jack cakap dekat anak-anak buah dia, jangan goyang, jangan gerun. Sulung form ni tak boleh bertahan dalam jangka masa yang lama. Dan lepas tu geng-geng gifters ni mereka dengan riak dan yakinnya rasa boleh handle sulung form Puak Ming ni dengan kuasa buah Devil Fruit Smile mereka tu. Dan bagi aku geng-geng gifters ni mereka tak mampu untuk handle sulung form Puak Ming ni. Sebab scene lepas tu kita dapat tengok ada satu efek letupan yang berlaku dekat situ. So kita tahu lah yang mereka ni dah start berlawan. Dan dialog jeritan Rah tu yang aku rasa membawa maksud yang mungkin time tu Puak Ming ni tengah mengamuk, tengah bantai geng-geng gifters semua. Yes, memang aku mengaku yang geng-geng gifters ni dia agak kuat. Tapi kita kena ingat pemakan buah Smile Devil Fruit, kekuatan mereka tak sama seperti dengan pemakan buah Devil Fruit asli. Apa faham tak? Dan satu lagi pendapat aku rasa geng-geng gifters ni mereka tak tahu pun betapa kuatnya transformation sulung form Puak Ming ni. Aku rasa mostly daripada gifters yang ada dekat situ, mereka tak pernah tengok ataupun tak pernah berlawan pun dengan sulung form Puak Ming ni. Yalah, Puak Ming hanya boleh bertukar kepada sulung form apabila bulan penuh saja. Dan plus satu lagi, Puak Ming hanya akan bertukar
menggunakan sulung form pada keadaan yang betul-betul terdesak dan dalam keadaan yang betul-betul perlu saja. Kalau mereka tak terdesak, kalau mereka tak perlu, mereka takkan bertukar guna sulung form mereka ni. So sebab itulah aku rasa geng-geng gifters ni mereka dah pandang rendah dengan kekuatan sebenar sulung form Pok Ming ni. But aku taklah kata yang kesemua gifters yang ada dekat situ akan kalah dengan sulung form Pok Ming ni. Mesti ada je kan yang makan buah smile haiwan yang kuat dan boleh handle dengan sulung form Pok Ming ni. So kita tengoklah nanti jadi macam mana. Walaupun dia just off screen, dia just cut screen ni macam tu saja, betul tak? Okey lah ni kita alih ke istana Kaido pula di mana Big Mom dia tengok lubang dekat bumbung yang Kaido buat tu. Dan Big Mom dia macam relax ya kan bila perang ni dah bermula. Dia just kata, oh, mereka dah start berlawan dekat atas dah. Dan lepas tu scene di atas pentas di mana Queen dia cakap kat King, Jack naik atas sana dengan mereka ke? Lepas tu King balas, tak macam dengan hang. Dia cukup bertimbang rasa juga untuk pi kan. Dan lepas tu Queen dia macam pengang kan dengan King ni. Aku tak tahu nak kata, adakah Beast Pirate mereka ada satu masalah dalaman di antara mereka ni, di mana mereka tak ngam antara satu sama lain. All Star tak ngam dengan All Star, Tobiropo tak ngam dengan All Star kan. Mereka macam ada satu masalah dalaman yang berlaku di antara kru Beast Pirate ni. Ataupun hubungan Queen dengan King ni lebih kurang macam hubungan Zoro dengan Sanji kan. Walaupun mereka tak sekepala, walaupun mereka selalu bergaduh, selalu bertengkar, tapi sebenarnya mereka okey kan. Mungkin macam tu, betul tak? Apa pendapat hampa tentang hubungan di antara ahli-ahli Beast Pirate ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan lepas tu mission menyelamatkan Momonosuke sedang berjalan, di mana Shinobu dia cuba lepaskan Momonosuke daripada rantai besi yang sedang ikat dia tu. But suddenly King perasan bahang yang Shinobu cuba lepaskan Momonosuke. King dia memang betul-betul hati kering lah bahang. Dia pegang kepala Shinobu yang besar mampu tu. Lepas tu dia ambil kepala Shinobu tu, dia baling dekat bangunan sebelah tu bahang. Aku ingat Shinobu ni dah mampu dah kena knock out bahang. Sebab King baling Shinobu tu kuat kot bahang. Tapi nasib baik, alhamdulillah Shinobu tak jadi apa-apa. Kita dapat tengok lepas tu dia terbang menggunakan layang-layang. Teknik layang-layang dia ada tu. Yang Luffy, Nami dengan Carrot dah risau nak mampu pasal dia bila tengok dia kena macam tu dengan King. Dan lepas tu rantai besi yang sedang ikat Momonosuke tu tiba-tiba hancur berkecai dan Momonosuke terapung-apung di udara. King dengan Queen dah terkejut bapak bila tengok tiba-tiba Momonosuke ni boleh terapung kan. Dan King dia terus cepat bertindak. Dia lompat terbang dan nak pergi penendang Momonosuke. But suddenly ada something yang menahan tendangan King tu dengan satu tendangan juga. And it turns out that our man Sanji datang menyelamatkan Momonosuke weh. Sanji yang dalam red suit dia menggunakan kelebihan halimunan dia untuk menyelamatkan Momonosuke dekat atas pentas tu. Dan kita dapat tengok ada efek clash haki dekat tendangan kaki King dengan Sanji tu. So kita tahu lah yang Sanji dengan King mereka menggunakan amanan haki mereka masing-masing dalam tendangan mereka tu. Tapi aku lawak tengok reaction Nami bila dia tengok Sanji yang datang menyelamatkan Momo. Dia boleh kata yang dia ingat Sanji ni nak pergi cari pelacur dekat rumah-rumah pelacuran tu. Haram dia ingat Sanji ni sanggup ke nak biar Momo ni mati disebabkan dia nak pergi cari pelacur saja. Memanglah Sanji ni the most simp character in anime world, tapi dalam keadaan yang terdesak macam sekarang ni dia terpaksa tolak hasrat nak pergi cari pelacur dia tu dan datang menyelamatkan Momonosuke time tu. Sebab hanya dia saja satu-satunya harapan yang boleh datang menyelamatkan Momonosuke secara diam-diam, sebab dia boleh jadi halimunan kan. Okey, lepas tu King dia cekat leher Sanji dan dia suruh Sanji bagi balik Momonosuke dekat dia. Sebab Momonosuke ni tak boleh untuk dibiarkan hidup. Tapi Sanji dia cerdik, dia baling Momonosuke dekat Shinobu yang tengah terbang tu supaya Shinobu bawa pelari Momonosuke dari situ. Dan Sanji panggil Momo, cara hang cakap nama hang tadi tu memang macam seorang lelaki. Sambil Sanji angkat tangan best, tunjuk best dekat Momonosuke. King lepas tu dia bertukar kepada Zoan form dia, iaitu Pteranodon, dan dia tekam perut Sanji dengan menggunakan paruh burung dia yang besar tu. Dan Sanji time ni dia terperangkap. Sanji tak boleh nak buat apa-apa. Even Sanji sendiri cakap kalau Sanji dia tak lepaskan diri daripada keadaan dia time tu, maka dia akan mati dengan ada satu lubang yang besar dekat perut dia. Dan dia menjerit suruh King lepaskan dia. Tapi King cakap, bukan setakat lubang, aku akan belah badan hang jadi dua. Jom kita tengok sama ada hang boleh hilang dan lepaskan diri. Okey, bercakap pasal ayat King dan juga ayat Sanji yang Sanji cakap lepas tu. Sanji kata halimunan hanya perkara visual. Okey, King ingat kuasa Sanji ni lebih kurang macam teleportasi, hang tahu. Dia ingat Sanji ni boleh hilangkan diri dan hilang terus pergi ke tempat lain. Tapi sebenarnya kuasa Sanji ni hanyalah boleh jadi halimunan. Kuasa teleportasi ni dia boleh hilangkan seseorang tu
dan bawa jasad orang tu pergi ke tempat lain. Kuasa halimunan pula, dia just hilangkan seseorang tu, tapi jasad dan juga tubuh badan orang tu takkan pergi ke mana-mana, akan tetap berada dekat situ. Just orang tak nampak je yang dia ada dekat situ. So sebab itulah Sanji cakap macam tu. Sanji dia just nak habaq dekat King yang kuasa halimunan ni hanyalah satu perkara visual. Maknanya orang just tak nampak dah, tapi jasad dan juga badan dia akan tetap berada dekat situ. Okey, lepas tu King sambil tikam perut Sanji guna power besar dia tu, dia rempuh bangunan yang ada dekat situ dan kita dapat tengok efek rempuhan tu memang betul-betul dahsyat. So maknanya King dia rempuh bangunan tu dengan satu kelajuan yang sangat tinggi dan kita tak tahu apa nasib yang jadi dekat Sanji. But aku rasa Sanji dia tak jadi apa-apa lah kot kan, sebab kita tahu kelebihan red suit ni dia ada satu kelebihan kekebalan dekat red suit ni. Sanji akan tetap sakit kan, aku tak rasa yang Sanji akan rasa sakit sebab kena serangan macam tu, tapi taklah sampai perut berlubang lah apalah kan, aku tak rasa sampai tahap macam tu. Dan tidakkan King dalam chapter kali ni memang menunjukkan yang dia ni memang seorang yang layak untuk menjadi orang kanan Kaido ataupun menjadi first commander dalam Disparate, sebab dia memang cepat bertindak, dia tak buang masa. Lepas tu dia tak gelabah, dia relax je tengok apa yang sedang terjadi time tu. Tak macam Queen yang gelabah, yang terkejut buruk punya bila tengok Momonosuke boleh tampung. Personality King ni lebih kurang macam Katakuri. So kita tahu lah yang first commander Yonko memang kita tak boleh ambil mudah. Luffy dengan kru-kru dia bila berhadapan dengan first commander Yonko ni, mereka memang kena betul-betul serius, mereka tak boleh main-main. Dan lepas tu Luffy risau lah kan bila tengok Sanji kena serangan macam tu. Even Luffy sendiri kata rempuhan serangan tu memang nampak betul-betul teruk, dan dia sendiri nak lari nak pergi tengok apa yang terjadi dekat Sanji kan. Mestilah Luffy risau betul tak? Mestilah dia tak mau peristiwa badan berlubang terjadi sekali lagi depan mata dia, betul tak? Tapi sebelum Luffy nak lari nak pergi tengok Sanji, dia panggil Yamato dan suruh Yamato tolong Shinobu untuk handle dan juga lindungi Momonosuke. Dan dekat sini sekali lagi Luffy memanggil Yamato sebagai gelaran lelaki iaitu Yamao. Dan aku lawak tengok reaction Yamato bila Luffy ni suruh dia tolong Shinobu untuk handle Momonosuke. Dia dengan sambil duk lawan dengan ulti, dia boleh kata, boleh ke? Lepas tu Luffy marah dia, boleh ke? Apa maksud hang? Lepas tu Yamato cakap balik, oh betul lah, ni benda biasa kan, dia kan anak aku. Aduh, aku tak tahu lah nanti jadi macam mana bila Yamato jumpa Momonosuke nanti. Kalau Yamato introduce diri dia sebagai Oden, mestilah Momonosuke dengan Shinobu terkejut gila babi punya. Macam mana Kozuki Oden boleh hidup balik ni kan. Tambah pula mesti Momonosuke dengan Shinobu pelik tau, macam mana tiba-tiba Kozuki Oden boleh jadi perempuan ni, betul tak? Tapi kalau Yamato introduce diri dia dekat Momonosuke dengan Shinobu sebagai Yamato anak kepada Kaido, mestilah mereka ni takkan percayakan Yamato, betul tak? So aku tertunggu-tunggu juga saat di mana Yamato akan berjumpa dengan Momonosuke nanti. Yamato ni dia akan introduce diri dia ni sebagai siapa. Aku tunggu lah saat-saat tu. Dan aku dah terfikir juga, kalau Yamato dia nak pergi ke Momonosuke dan lindungi Momo, dan time dia ni mestilah dia kena settlekan ulti secepat mungkin, betul tak? Sebab time dia ni dia duduk tengah berlawan dengan ulti lagi dan tak habis lagi dia berlawan. Takkanlah Yamato nak biar ulti macam tu je kan, betul tak? So mau tak mau lo ni Yamato macam mana pun dia kena settlekan ulti dulu secepat mungkin. So lepas tu barulah dia boleh pergi dekat Momo dan lindungi Momo. Dan bagi aku bukan mudah Yamato untuk settle ulti macam tu je, sebab kita tahu ulti dia memang ada satu tahap recovery yang memang sangat cepat. So kalau Yamato nak settlekan ulti secepat mungkin, dia mestilah menggunakan satu serangan yang memang betul-betul padu, yang memang betul-betul kuat bagi kat ulti ni sampai ulti ni KO tak boleh bangun dah. So aku nantikan juga apa kesudahan di antara perlawanan Yamato dengan ulti ni. Okey, lepas tu time Luffy tengah on the way nak pergi ke Sanji tu, tiba-tiba Big Mom pula dah main dengan tunggang Prometheus dia, lepas tu dengan pedang Napoleon dia dekat tangan dia. Dan time tu Big Mom cakap dekat anak-anak buah Kaido, kita akan bunuh semua samurai yang menceroboh, so kita boleh start balik parti ni. Dan anak-anak buah Kaido bersorak lah bila Big Mom cakap macam tu. Tunggu berapa lagi kan mereka tak bersorak. Lah ni mereka ada Yonko Big Mom yang tengah berpihak dengan mereka lah ni. Mestilah mereka bersorak kan. Mereka tak payahlah nak teruk-teruk nak kena lawan dengan orang kuat-kuat, betul tak? Sebab Big Mom boleh tolong settle lawan dekat mereka, betul tak? Dan Big Mom cakap dekat Luffy, majlis kahwin, tea party, keduri, hang dah musnahkan semua benda yang aku nantikan. Lepas tu Big Mom gunakan serangan Ikkoku Sovereignty ataupun Spear of Elbaf. Satu serangan yang dia biasa gunakan dekat Whole Cake Island dulu, satu serangan yang memang betul-betul deadly. Kita dapat tengok efek serangan Ikkoku Sovereignty Big Mom tu sampai menghasilkan satu lubang besar dekat dinding Istana Kaido. Nasib baik Luffy dan elok lah bahan serangan Big Mom tu, kalau tidak aku tak tahu mampu Luffy.
Dan lepas tu aku lawak tengok samurai-samurai tu. Mereka terkejut gila abang hang bila tengok serangan Big Mom tu kan. Ada samurai yang tanya, siapa orang tu? Lepas tu ada samurai pula balas, aku dengar cerita dia lah pirate captain yang sama kuat macam Kaido. Lepas tu ada seorang samurai dia cakap, so lo ni maknanya mereka ada 2 Kaido lah dengan mereka lah ni. Aduh, aku lawa bahang dengan dialog samurai ni. Oda dia pandai kan tau pilih dialog untuk samurai-samurai ni cakap. Dan lepas tu Luffy cakap yang dia nak pergi naik ke atas bumbung, nak join sama-sama lawan dengan Kaido. Tapi kalau Big Mom ikut dia, kalau Big Mom ligan dia, maknanya naik Red Scabbard dengan Pok Min dekat atas sana akan bertambah lagi lah musuh nak kena lawan. Dah lah nak lawan Kaido seorang pun tak susah lah kan. Lepas tu dengan lo ni Jack dengan anak-anak buah Kaido dengan Gifters dengan The Numbers apa semua main nak tolong Kaido, betul tak? Lepas tu kalau Big Mom pula join sekali dengan Kaido, pun nak geng-geng Red Scabbard dengan Pok Min tu nak kena lawan. Teruk geng tu, betul tak? Okey, ada juga orang kata yang Luffy ni makin ada character development dalam diri dia. Dan aku agak setuju juga dengan benda ni. Sebab dalam Wano Arc ni kita dapat tengok banyak kali yang Luffy sebelum dia buat apa-apa tindakan dia nak lawan ke apa ke, dia akan fikir dulu akibat dan macam-macam lagi. So barulah dia boleh buat something. So maknanya dekat sini Luffy dia kena settle dulu Big Mom. So barulah dia boleh naik ke atas bumbung join lawan Kaido. Okey, bercakap pasal serangan Spear of Elbaf Big Mom tu kan, ada orang kata yang mungkin Sasaki akan terlepas daripada Gari yang Denjiro pasang dekat dia tu disebabkan oleh serangan Big Mom tu. Sebab kita dapat tengok serangan Spear of Elbaf Big Mom tu kan, dia menghalau ke belah kiri istana Kaido, betul tak? Dan sebelum ni kita tahu Denjiro dia ikut jalan bahagian sebelah barat istana Kaido ataupun bahagian belah kiri ya. Dan dekat situ dia jumpa dengan Sasaki dan dia ikat Sasaki dekat situ. Dan kita tahu efek serangan Spear of Elbaf Big Mom ni memang sangat-sangat besar sampai boleh menghancurkan bangunan dengan pokok-pokok apa semua kan. So kemungkinan besar dari sini Oda mungkin akan buatkan Sasaki terlepas daripada Gari dia tu disebabkan oleh serangan Spear of Elbaf Big Mom tu. Dan selepas ni Sasaki akan boleh join perang Onigashima ni. Takkanlah Oda nak biarkan salah seorang anggota Tobi Roppo kot kan kena ikat dengan rantai sampai ke penghujung perang, betul tak? Tak logik kan. Jatuh lah maruah dia sebagai salah seorang Tobi Roppo, betul tak? Lepas tu Big Mom panggil Zeus guna tangan kiri dia, tapi tengok-tengok Zeus haram pun tak main dekat Big Mom kan. And it turn out yang Nami dah curi Zeus sekali lagi dan nak bawa pelari Zeus daripada Big Mom. Dan Zeus time tu memang Zeus cuak nak mampus lah kan muka dia kan bila dah kantoi dengan Big Mom, betul tak? Dan Nami dia marah Zeus dan Nami suruh Zeus buat satu pilihan yang memang betul-betul susah. Kalau aku di tempat Zeus time tu pun aku tak tahu nak pilih yang mana satu. Nami dia suruh Zeus pilih sama ada nak duduk dengan dia ataupun Zeus nak duduk dengan Big Mom kan. Dan dari apa yang kita boleh tengok, Zeus memang dia nak duduk dengan Nami. Tapi apakan daya dia tak boleh ikat arahan Big Mom kan. Sebab Zeus sendiri dia dibuat daripada soul Big Mom sendiri kan. So memang Zeus tak boleh ikat arahan Big Mom lah. Dan lepas tu aku syok tengok Big Mom dia panggil Nami dengan nama gelaran nickname Nami. Sebab Nami dah curi Zeus dari dia. Big Mom kata you cat burglar, sambil Big Mom tarik balik Zeus daripada Nami. Dan dekat sini hampa kena faham yang Big Mom dia tarik Zeus dari jauh, okey? Sebab Zeus kan diperbuat daripada soul dia sendiri. So Big Mom macam tarik soul dia sendiri balik lah daripada Nami. Dan lepas tu Big Mom dia tukar Zeus pada mood kilat dia dan nak serang Nami. Zeus dia terpaksa juga ikut cakap Big Mom. Kalau tidak Big Mom tarik balik soul dia daripada Zeus. Zeus pun dalam keadaan marah sambil menangis terpaksa minta maaf dekat Nami sebab terpaksa bunuh dia. Nami pun bila dengar kata Zeus terpaksa bunuh dia ni, member tunggu bapak lagi lari sambil menangis member pun. Dan lah time tu Nami cakap yang dia benci Zeus lah, dia tak mahu kawan dengan Zeus lah apalah. Dan lah time ni. Dan lepas tu momen ni lah momen yang ketiga yang paling hype dalam chapter kali ni. Selepas momen Sulong Form, selepas momen Sanji lawan dengan King, Frankie dengan Brook dia berdatang dengan naik motor Korosai FRU. Frankie punya Brook dia activate dia punya soul sensor. Frankie dia menyanyi satu lagu. Lepas tu Frankie dia wheelie motor FRU dia tu. Lepas tu dia lenyek tayar motor FRU dia tu dekat muka Big Mom bahang. Brook pula dia belah Zeus jadi dua. This character ni, this character Brook dengan this character Frankie, dua karakter yang tertua di dalam kru Luffy. Memang humiliate, memang menghina, memang memalukan Big Mom kau punya dalam chapter kali ni. Bawah tu scene Big Mom muka dah kena lenyek dengan tayar motor Frankie memang betul-betul lawak Big Mom sampai terjatuh, tertungging, terantuk kepala dia dekat tanah kena buah tu. Anak-anak buah Kaido sampai terkejut, siapa dah yang berani bagi buah macam tu dekat Big Mom. Dan lepas tu kita dapat tengok scene muka Nami dia riau sambil dia panggil Frankie ni sebagai aniki ataupun abang big brother lah. Okey, aku nak bercakap sikit pasal ayat Frankie dalam sini. Ayat yang Frankie menyanyi
time dia bawa motor FRU dia tu ialah lirik daripada satu lagu klasik Jepun yang bertajuk Rock and Roll Rider. Mungkin lagu ni merupakan salah satu lagu kegemaran Oda, so dia decide untuk gunakan lirik lagu ni sebagai dialog Frankie dalam chapter kali ni. Sebab lirik tu masuk dengan momen Frankie time dah ni dan bercakap pasal ayat Frankie selepas pada dia belah dia Willy kepala Big Mom tu. Sebenarnya ada kesalahan translation dalam official chapter kali ni, di mana ayat lah Frankie yang Frankie cakap dalam chapter kali ni dia translate sebagai nose ataupun hidung, tapi maksud sebenarnya ialah flower ataupun bunga. Ni sebab ejaan untuk perkataan hidung dan juga bunga adalah sama di dalam bahasa Jepun, dan dalam raw version pun manga bahasa Jepun memang perkataan bunga yang digunakan di dalam ayat lah Frankie tu, bukannya hidung. So maybe team translation official punya mereka terlepas pandang dengan perkataan ni dan translate perkataan tu sebagai hidung ataupun nose. Dan ayat Frankie selepas pada dia Willy buka Big Mom tu merujuk kepada satu lagu yang dia menyanyi dekat Bang Hazard, yang mana Frankie cakap yang Frankie Tank akan mengelak daripada belah bunga ataupun melanggar bunga. Dan dalam chapter kali ni ayat yang Frankie cakap ni pemahaman daripada aku lah kan. Frankie cakap, "Oops, aku terlanggar something ke?" Oh, biar pilah, sesetengah bunga memang ditakdirkan untuk dicabut pun. Inilah ayat yang Frankie maksudkan dalam chapter kali ni, iaitu selepas pada dia Willy dia belah muka Big Mom. Dan kalau hampa baca dalam official translation, memang dialog, memang ayat yang Frankie cakap ni memang kita payah nak faham sebab mereka translate menggunakan perkataan yang susah. Ni pun aku dapat info daripada Arthur, daripada Library of Ohara, dan dia ada habak note ni dekat Twitter dia. So aku ambil note dia ni dan aku habak dekat hampa semua, so hampa boleh faham tentang ayat yang Frankie cakap di dalam chapter kali ni. Okey, dah habis dah pasal review chapter 988, dan lah ni mai aku nak sembang pula pasal pendapat aku tentang chapter 988 ni. First of all, pasal perang di atas istana Kaido tu di antara Nair Excalibur dengan Pok Ming dengan Kaido dengan anak-anak buah dia. Oda dia just cut scene tu macam tu je, dia tak tunjuk sikit pun pasal depa ni berlawan ke apa ke. Dia just tunjuk efek letupan dekat atas istana Kaido tu je. Dan aku berasa Nair Excalibur dengan Pok Ming dia dah pun berlawan, dia dah start berlawan dengan Kaido dengan anak-anak buah dia. Dan Nair Excalibur depa berlawan dengan Kaido dan dibantu oleh beberapa orang anak buah depa, iaitu Ming yang lain lah, sama ada Guardian ke Musketeer ke. Aku tak rasa semua anak buah Inuarashi dengan Nekomamushi depa akan lawan Jack dengan geng-geng gifters tu. Maksud aku ialah mungkin separuh daripada anak buah Nekomamushi dengan Inuarashi ni, separuh mereka akan tolong geng Nair Excalibur lawan dengan Kaido, dan separuh lagi akan tolong lawan dengan Jack dengan geng-geng gifters yang lain dengan anak-anak buah Kaido ni. Ataupun mungkin kesemua anak buah Inuarashi dengan Nekomamushi mereka berlawan dengan Jack dengan anak-anak buah Kaido apa semua, dan hanya Nair Excalibur saja yang berlawan dengan Kaido. Mungkin boleh jadi macam tu kan Oda akan buat. Dan aku rasa dalam chapter kali ni Inuarashi dengan Nekomamushi dia tak bertukar lagi guna sulung form depa. Sebab Inuarashi dengan Nekomamushi kalau kita perasan depa tak duduk sekali dengan anak-anak buah depa, tahu tak? Inuarashi dengan Nekomamushi ni depa duduk sekali dengan geng Nair Excalibur. Dan dalam chapter kali ni kita just dapat scene anak-anak buah depa sahaja yang bertukar menggunakan sulung form. Dan aku percaya, aku yakin kan, aku harap sangat-sangat chapter depan Oda akan gunakan peluang ni untuk hypekan scene Inuarashi dengan Nekomamushi bila depa bertukar guna sulung form depa, seperti mana Oda hypekan scene Carrot tukar guna sulung form dia dulu. Dan aku rasa 5 orang tu, Roddy, Blackback, Giovanni, Sicilian dengan Lancelot, depa yang akan lawan dengan Jack. Okey, yang kedua pula pasal Sanji lawan dengan King. Okey, ni just aku punya pendapat sendiri kan. Aku just akan ikut saja flow Oda nak buat jalan cerita perang Wano ni macam mana. Kalau Oda nak buatkan Sanji yang berlawan dengan King, aku akan ikut je. But sebelum ni orang duk harap kan yang Zoro akan berlawan dengan King, sebab King juga pengguna pedang, so mestilah Zoro akan lawan dengan King. Tambahan pula depa dua orang ni, Zoro dengan King, depa merupakan orang kanan kepada kapten depa masing-masing kan. But aku ada perasan dalam chapter kali ni bangunan yang King rempuh tu ialah bangunan yang bersebelahan dengan bangunan yang Zoro potong tu. So kemungkinan Zoro dia ada berdekatan dengan Sanji dan King sekarang ni. Dan kemungkinan Zoro akan lari dan tengok Sanji jadi gubernur kan. Sebab serangan King tu satu serangan yang dahsyat kot kan. Takkanlah Zoro dia tak risau kat Sanji, betul tak? Taklah, ni just aku punya firasat lah kan. Mungkin Zoro akan pergi tengok Sanji jadi macam mana. Dan kemungkinan lepas tu Zoro tag team dengan Sanji akan berlawan dengan King. Boleh jadi juga Zoro dia lari dan nak pergi tengok apa yang jadi kat Sanji.
Tapi Sanji jadi halimunan dan dia lari nak selamatkan diri, nak sembuhkan diri dia semula. Dan time tu tiba-tiba Zoro berjumpa dengan King dan Zoro akan lawan dengan King. Boleh jadi macam tu kan. Dan selepas tu Sanji lari, dia sembuhkan diri dia semula. Tiba-tiba dia berjumpa dengan King pula. Dan lepas tu Sanji akan berlawan dengan King. Boleh jadi macam tu kan. Tapi kalau Oda memang betul-betul buatkan yang Sanji akan berlawan dengan King, maka prediction aku ialah Zoro dia akan berlawan dengan Kaido bersama-sama dengan Luffy, dengan Kid, dengan Killer, dengan Law apa semua. Sebab Zoro kan dia ada Enma, satu-satunya pedang yang biasa mencederakan Kaido. So mestilah Oda akan buatkan Kaido cedera buat kali kedua, betul tak? Kena dengan pedang Enma ni. Okey, yang ketiga pula pasal Big Mom. Teori ni memang teori tengah panas lah ni kan. Ada orang duk banyak sebut kemungkinan Big Mom akan hilang semula ingatan dia selepas kena hantam dengan Frankie. Kemungkinan Big Mom akan dapat balik amnesia dia dan dia akan dapat semula ingatan dia sewaktu dia duduk dengan Chopper dulu. Kan lah ni Usopp dengan Chopper, mereka pun tengok on the way nak main ke tempat berperang lah ni. So kemungkinan bila Big Mom dapat balik ingatan dia, amnesia dia main balik, dia dapat ingatan dia dengan Chopper sebelum ni. Dan bila Chopper sampai nanti, Chopper akan pujuk Big Mom supaya menyebelahi pihak Luffy pula dan melawan dengan anak-anak buah Kaido. Teori banyak orang dah cakap macam tu lah. Okey, seperti mana macam aku cakap tadi, aku just akan follow the flow saja. Oda nak buat jalan cerita perang Wano ni macam mana. Kalau Oda buatkan Big Mom dapat balik amnesia dia, aku okey je, aku akan follow je. Tapi ni aku ada pendapat aku sendiri juga kan. Aku tak yakin yang Big Mom akan dapat amnesia dia balik. Sebab apa? Sebab aku nak tengok ni, aku nak tengok Brook, aku nak tengok Frankie, aku nak tengok Nami, aku nak tengok Chopper, aku nak tengok Brook lawan dengan Big Mom ni. Frankie dengan Brook kita tahu mereka merupakan anggota yang tertua dalam kru Luffy. So mereka dua orang ni memang betul-betul hati kering lah. Aku memang respect betul lah kat mereka dua. Brook kita tahu dia biasa lawan one on one dengan Yonko Big Mom dan biasa tidur juga dengan Big Mom. So kita tahu yang Brook ni memang betul-betul dia tak takut dengan Yonko. Yonko ke siapa ke, kalau hang cari pasal dengan aku, dengan kru aku, memang aku akan lawan dengan hang. Tak kira kalau aku kalah ke apa ke, aku akan tetap lawan. Tu adalah karakter Brook dengan Frankie ya. Dan Chopper dengan Usopp kita tahu depa tengok on the way, dan bila depa sampai nanti aku rasa depa akan gunakan General Frankie untuk melawan. Sebab motor FRU pun dah ada kat sini dah lah. Lepas tu nanti bila Chopper dengan Brook dah sampai, depa bawa Brachio Tank dengan depa. So aku rasa depa akan gabungkan kedua ni dan gunakan General Frankie dan lawan dengan Big Mom. Dan mungkin Jinbei dengan Robin depa akan join juga lawan dengan Big Mom. Sebab mereka dua ni kita tak tahu mereka duduk mana tau. So kemungkinan mereka akan join juga. Sebab memang aku nak sangat, aku nak gabungan je antara kru Luffy. Mereka semua ni tolak Luffy, tolak Zoro dengan tolak Sanji. Yang lain ni mereka bergabung lawan dengan Big Mom ramai. Memang aku nak tengok sangat situ. Dan bercakap pasal Zeus pula, adakah Zeus akan dapat dekat Nami balik? Sebab lah ni Brook dah potong Zeus jadi dua. Kemungkinan sebelah akan dapat kat Nami dan sebelah akan dapat dekat Big Mom. Kemungkinan macam tu. Sebab ramai orang duk bising pasal teori macam tu kan. Tapi kan aku pendapat aku lah, aku sebenarnya memang nak sangat Zeus dapat dekat Nami. Tapi kan aku tak tahu macam mana cara dia. Sebab aku nak tengok juga Nami dapat satu power up kan. Takkanlah dia dekat satu tahap je dia tak ada power up tak. Tapi itulah aku tak tahu macam mana cara nak buat yang Nami dapat Zeus ni balik. Sebab Zeus kan dibuat daripada soul Big Mom sendiri. Dan lah ni Big Mom pun ada dekat situ, Zeus pun ada dekat situ. So macam mana pun Zeus akan ikut cakap Big Mom juga. Tapi kan sebelum ni kan aku dah tengok balik kan macam mana Nami boleh dapat Zeus disebabkan oleh Brook potong Zeus jadi dua. Dan lah ni pun Brook berjaya potong Zeus sekali lagi. So kemungkinan Nami akan berjaya dapat Zeus balik. Mungkin lah kan. Tapi aku memang nak sangat Zeus dapat kat Nami balik. Dah okey, setakat ni saja video review aku kali ni. Hampa jangan lupa like video ni. Aku amat-amat berterima kasih. Aku memang sangat appreciate sangat kepada hampa kalau hampa like video ni. Dan kepada yang tak subscribe lagi, hampa boleh tekan button subscribe sekarang juga. So hampa takkan terlepas konten-konten tentang One Piece di channel ni selepas ni. Dan turn on notification. So bila aku ada upload video baru, akan terus pulang dekat hampa punya noti dan hampa boleh terus tengok. Dan kalau hampa ada sebarang pertanyaan melibatkan chapter 988 ni, hampa boleh komen dekat bawah. Ataupun hampa boleh tanya soalan dekat question story dekat Instagram aku. Kok kalau hampa nak tanya apa-apa kan, hampa yang tak faham. Kalau hampa nak tanya persoalan yang tak melibatkan chapter 988 pun boleh juga. Hampa boleh tanya apa-apa, InsyaAllah aku akan jawab. Dan jangan lupa share video ni dekat Instagram hampa, dekat Twitter hampa, kepada kawan-kawan hampa, kepada nakama-nakama kita di luar sana, supaya mereka pun boleh juga dapat info tentang chapter 988 ni. Dan sama-samalah kita support channel Monkey D. Review supaya dapat mencecah 1000 subscriber
dan menjadi antara channel influencer One Piece di Malaysia. Dan sama-samalah kita menaikkan nama One Piece Malaysia agar setanding dengan geng-geng One Piece di negara lain. Setakat ni saja video aku kali ini. Monkey Deal Team signing out.